Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah, alhamdulillah bertemu lagi kita dalam panduan pembelajaran bagi pelajar-pelajar. Dan hari ini saya telah ditanya tentang satu soalan, so saya suka untuk jawab soalan tu hari ini, dan tetapi saya suka untuk jawab melalui video kerana lebih bermanfaat untuk umum. Soalan yang ditanya, bagaimanakah cara untuk belajar bahasa Arab dengan betul? Soalan yang ditanya tu macam saya ni hebat sangat bahasa Arab, tapi sebenarnya saya pun tak hebat pun. Tapi kita akan jawab dengan apa yang kita mampu, apa yang mana kita rasa patut jawab ni, level tak hipokrit lah, kita kata level jujur, bukan level hipokrit. Orang nak ngaji bahasa Arab. Ramai orang nak ngaji bahasa Arab. Macam mana dan apa jalan dia dan apa yang akan dilalui. Bahasa Arab bukan bahasa kita. Betul, bahasa Arab bahasa Al-Quran. Dan kita biasanya mengaji alif bata daripada kecil semua Al-Quran. So sepatutnya kita lagi mudah. Tak, bukan mudah macam tu. Hanya sekadar mudah nak lafaz, bukan mudah nak faham. Proses untuk memahami bahasa Arab ni melalui proses yang agak banyak. Tetapi semuanya senang. Dengan dua syarat. Yang syarat pertama ialah mahu. Syarat kedua ialah buat. Mahu dan buat. Mahu dan komitmen, bagi komitmen untuk buat. Faham? Ini saya dididik oleh Ustaz Syukri, Hafizahullah, masih hidup lagi. Sekarang mudir di Ma'had Tafiz An-Nur di Kulim ataupun di Penang. Saya tak ingat. Di Penang. Dia mengajarkan saya bahasa Arab waktu tu umur 15 tahun, dan saya boleh cakap bahasa Arab secara basic ketika selepas 4 bulan. Ini jujur. Sejak bila saya bohong dengan ilmu? Tak cakap lah kan. Sebab antum kata, iya ke? Tak, iya, ni je. Masa kita ngaji dulu, kita hanya mengaji nahu. Untuk kita ngaji nahu, kita ngaji kitab Nahwu Wadih. Wadih ada 6 jilid. 3 ibtidaiyah, 3 lagi thanawiyah. Saya hanya ngaji jilid pertama, bahagian pertama yang ibtidaiyah. Dia mula dengan al-jumlah al-mufidah sehinggalah bab na'at. Sikit saja. Tetapi dia ajar satu persatu. Cara penggunaannya satu persatu. Diberikan latihan satu persatu. Dan kata, di antara yang saya ingat lagi, kata Ustaz Syukri pada kami, ialah nak menguasai bahasa Arab ni kena ada 4 perkara penting. Yang pertama, kita ada qiraah, baca. Kita kena baca kitab Arab. Yang kedua, kita kena istima', dengar cakap Arab. Yang ketiga, kita kena tulis dengan bahasa Arab. Bukan tulis karangan, tak tulis apa yang patut, sikit-sikit. Yang keempat, kita kena baca, dengar, tulis dan cakap. Yang keempat kena cakap. Faham? Yang menjadi permasalahan hari ini, pelajar-pelajar yang ngaji agama misalnya, dia tak faham kitab Arab. Kenapa? Kerana tak ikut jalan yang betul lah. Kalau you tak ikut jalan betul, you takkan sampai lorong yang betul. Faham? You nak pergi masjid, tapi ikut laluan tu ikut untuk pergi ke disco, you akan sampai disco, bukan sampai masjid. Sekalipun masjid tu belakang disco tepat-tepat. Faham? Jadi, yang kita jumpa pelajar-pelajar macam tu. Orang kata apa, sebagian orang-orang provokasi kita kena ngaji sampai Alfiah Ibn Malik baru kita boleh cakap kitab Arab. Itu pun bohong. Mengaji sampai Alfiah ataupun apa-apa kitab yang selevel dengan Alfiah seperti Anwarul Masalik. Anwarul Masalik ni Alfiah juga sebenarnya, tapi dia adalah nasar. Alfiah adalah nazam, dia adalah nasar daripada Alfiah juga. Mengaji kitab macam ni penting untuk kita menguasai qawaid secara penting, tak syarat detail. Itu guru di antara guru yang saya ambil ifadah daripada dia adalah Dr. Salah Bujali' daripada Saudi, kita ulama daripada Salafi. Dr. Salah Bujali' kata apa, ngaji nahwu 3 kitab je. Mubtadi', mutawassit, muntahi ataupun mutaqaddim beliau sebut. Ngaji pertama Jurumiyah, kedua ngaji Mutamimah, yang ketiga ngaji Alfiah Ibn Malik ataupun Anwarul Masalik. Ngaji 3 kitab ni. Susah ke 3 kitab ni kita kata ambil masa 3-4 tahun sahaja? Ada orang ngaji Jurumiyah lama, ada orang tak. Ini kalau ikut sistem Arab lah, silibus Arab. Faham? Segitu juga kalau kita ngaji kat Malaysia pun macam tu juga. Biar Jurumiyah setahun setengah, lepas tu Mutamimah setahun setengah, lepas tu Alfiah 3 tahun, 2 tahun. Benda macam tu je. Jalan macam tu.
Ini kitab yang perlu dipelajari. Kenapa kena ngaji kitab-kitab ni? Sebab dia ada qawaid tu. Ada qawaid benda yang kita nak tahu tu. Kalau kita baca, kenapa boleh tak aku baca al-lughatu al-arabiyyah tu? Kenapa aku tak baca al-lughatu arabiyyatun? Bukan kamu tak ada khabar. Nanti orang kata apa tak? Alif lam kalau ma'rifah jumpa ma'rifah jadinya apa nama? Sifat mausuf. Apa na'an man'ud. Sedemikian. Faham? Jadi kenapa tak buat al-lughatu arabiyyatun? Kenapa dia buat al-lughatu al-arabiyyatu? Dan aku tak boleh sebut hadzal kitab, tapi aku akan sebut hadza kitabun. Kenapa? Sebab macam tu. Itu kena tahu ngaji daripada ngaji qawaid. Senang kan? Nak tahu tu je. Lalu kita misalnya kita baca dalam kitab. Saya tak tahu nak nukil kitab pada mana kan sekarang. Misalnya kita apa? Wal mutawassitatu sairun najasat. Wal mutawassitatu dan mutawassitah itu kita kata contoh kita ambil wa tu wa ataf wal mutawassitatu apa nama tu ma'tuf alaihi dan dia juga di fi mahal fi maqam mubtada sairun najasat. Kalau kita nak i'rab apa sairun najasat, ya senang khabar. Nampak? Ini saja yang kita kena ngaji untuk kita tahu baca kitab saja. Faham? Dia bukannya susah macam kita nak ngaji tu. Macam kita nak ngaji tu, kita nak tahu, dia kena i'rab ni, wal fi mahalli rafa muqaddar. Tak, kita tahu benda tu. Sebab tu kena ngaji kita kitab nahwu yang macam ni. Faham? Bukan kata kita kena ngaji sampai, tak. Tapi memang kena ngaji kitab nahwu. Ada orang dia tak nak ngaji kitab ikut jalanan turas dan ikut jalanan kontemporer. Maybe dia boleh baca kitab-kitab seperti Al-Wafi ataupun kitab Al-Kafi fi Nahwi, Dr. Aiman Amin Abdul Ghani, ataupun kitab Al-Wafi, pengarangnya perempuan. Saya ingat saya pengarangnya perempuan kitab tu, kitab yang detail dalam bukan detail, ada yang merangkumi semua bab. Kitab macam tu, ataupun kitab Mulakhas Filat Al-Arabiyyah, Syekh Aiman Amin Abdul Ghani juga, kitab yang dalam tu ada kitabah, ada nahwu, saraf dan juga balaghah, 4 ilmu dalam kitab yang setebal ni saja, lebih kurang 600 muka surat ataupun 500 muka surat, lebih kurang macam tu. Ini yang kita ngaji. Kenapa kita ngaji kitab ni? Sebab kita nak tahu cara baca kitab Arab dengan betul sahaja. Faham? Lalu bila kita dah ngaji, kita kena baca kitab. Kalau kita ngaji kita tak baca kitab, maka kita takkan mampu baca kitab. Sekalipun kalau kita ngaji sampai alfiah, lepas tu kita tak baca kitab, maka kita takkan mampu baca kitab. Kerana semua ni melalui proses praktikal. Faham? Dan orang suruh cerita, baca kitab kuliah susah. Saya kata tak, kitab kuliah senang sebenarnya. Kalau Azhar, saya kata apa, bukanlah selevel-level macam dia orang kan. Tapi kita kata baca kitab kuliah memang senang. Waktu tu kawan saya, Ahmad Hilal, dia tahun 2 dekat Kuliah Azhar Syariah. Lalu saya jumpa dia lepak-lepak kat rumah dia. Dia kata, kau sekarang tahun berapa? Dia kata, aku tahun 2. Susah. Dia kata, susah lah. Saya pun ambil kitab dia. Apa yang susah? Nak baca sikit. Saya pun baca. Senang-senang. Semua senang. Ya, masalah tu kat exam nak ingat dalil. Semua tu nak hafal. Itu yang susah. Tapi nak faham senang. Kenapa kita baca kitab Arab? Sebab kita nak faham. Faham? Jadi bila kita dah ngaji nahwu, persyarat pertama kena juga ngaji nahwu. Jangan tiba-tiba tak ngaji terus nak baca kitab, mustahil. Ini terjadi pada beberapa pelajar yang di Timur Tengah sana tu, yang mana ajrumiyah pun lemah. Ngaji malah. Mutamimah betul nak sampai. Alfiah, mimpi. Faham? Lalu dia baca kitab kuliah, dia tak faham. Biasalah, sebab hang memang tak ngaji. Lalu mau tak mau, hang kena mengaji juga nahwu. Ajrumiyah, mutamimah, ataupun ajrumiyah tuhfatus saniyah, lepas tu baru pergi mutamimah, ataupun kitab-kitab kontemporari yang telah saya sebutkan tadi. Ngaji kitab macam tu, lalu cuba baca kitab. Cuba baca kitab. Kami dulu baca kitab juga masa ngaji dengan Ustaz Syukri. Tahu kitab apa? Qisasun Nabiyyin lil Atfal, karangan Abul Hasan An-Nadwi tu. Kana Ibrahimu wa kana yaqulu. Benar apa? Kana Ibrahimu. Nanti Ustaz akan tanya, kana apa dia? Oh, kana isim kana. Ataupun isim kana wa isim astaghfirullahalazim. Fa'il nasikh mansukh. Fa'il nasikh astaghfirullah. Fa'il nasikh naqis. Lalu apa? Ibrahimu apa? Isim kana. Itu isim kana. Kana bukan isim kan? Kana fa'il. Isim kana. Kana Ibrahimu rasyidan. Rasyidan apa? Rasyidan apa? Khabar kana. Sebenarnya simple kan?
Wa kana yaqulu li abihi wa harfu ataf. Ya kana adalah simbol. Lalu saya hanya sempat baca jilid 1. Dua kisah. Kisah Nabi Ibrahim dan juga kisah Nabi Yusuf. Sahaja. Tapi berjaya. Nabi Nuh juga saya baca Nabi Nuh. Baca juga. Tiga kisah, mula tiga kisah. Faham dan jelas dan senang. Faham, jelas dan senang. Ini saja basic saya. Lepas tu saya cuba untuk baca mana-mana kitab. Cuba baca. Tak faham, bila tak faham buka kamus. Tengok kalimah ni. Lalu sebab tu kena ngaji ilmu nahwu saraf sebab nak cari asal perkataan. Seperti orang tu kata apa? Istadhaka. Kita pernah istadhaka, aku tak pernah dengar perkataan istadhaka. Kalau kita buat apa? Istadhaka alif sinta ziyadah. Kita tahu sebab dia ambil pada wazan istaf'ala. Faham? Ini kena ngaji ilmu nahwu saraf ni. Sekali pun kita kata kitab saraf yang best sekali, kita kata nazam maksud lah apa semua tu kan. Silakan ngaji. Silakan nak ngaji. Faham? Tak ada masalah nak ngaji kita macam tu. Tapi sekarang untuk hang nak guna, ngaji sekadar mana hang nak boleh untuk hang nak baca kitab Arab. Betul hang kena ngaji nahwu, hang kena ngaji saraf juga. Faham? Lalu hang baca. Ramai ulama pondok yang mana tak boleh cakap Arab. Ramai sangat-sangat. Ini saya tak nak berlambak. Bukan penghinaan tapi biasa ini berlambak. Tapi baca kitab Arab memang mantap. Macam mana boleh jadi gitu? Ni dia orang ngaji benda tu, lepas tu dia orang baca benda tu. Dia orang tahu kaedah dia macam gitu. Kita pula yang misalnya ngaji kat Timur Tengah ni lagi senang sebenarnya. Tapi tetap kena ngaji juga nahwu saraf. Lepas tu baca kitab sikit-sikit. Tak payah dia buka kitab tu nak baca lek lah. Baca contohnya bagi nak baca kitab syarah tu, baca kitab Kasyifatus Saja, ataupun baca kitab Fathul Qarib, ataupun baca kitab Minhajut Talibin. Gitu baca kitab gitu. Faham? InsyaAllah membina. Daripada pembacaan, mengaji nahwu saraf, daripada penulisan sikit-sikit yang kita tulis, maka kita akan sampai kepada level kita akan mampu untuk baca kitab Arab dengan baik. Akan sampai. Dan ini jawapan ringkas. Tak ringkas juga. Selalunya saya hanya buat 5-6 minit. Hari ini saya buat dah 12 minit. Masuk ke 13 minit. Dan saya merasakan maklumat ni penting untuk pelajar tahu macam mana dia nak sampai baca kitab Arab ni. Ramai orang yang ngaji di Timur Tengah pening. Nak baca kitab Arab tak tahu. Padahal nak baca kitab Arab ni bukanlah senang. Tapi usaha untuk sampai tu tak ada terlalu 10 tahun, tak ada pun. 2-3 tahun ngaji nahwu saraf, anda boleh baca kitab Arab sebenarnya. Dengan ada kamus, buka perkataan tak tahu. Faham? Itu biasa. Ini ngaji orang besar. Faham? Jadi, mau tak mau kena melalui fasa ni. Sebab tu ketika saya sekarang tengah merancang, sekarang untuk tahun 2020, sekarang bulan 6, kita merancang untuk mengajar kitab turath, dan kita merancang untuk mengajar kitab nahwu saraf. Kita merancang untuk buat benda ni. Kenapa kita nak mudahkan orang yang nak mengaji tu, untuk dia menguasai benda ni. Untuk apa? Untuk dia dapat baca kitab Arab dengan baik. Kita kata kita pun tak hebat juga. Saya pun kadang-kadang kalau baca kitab Arab, saya akan datang masalah. Tapi bukan masalah tu besar-besar sangat pun. Kita tanya orang Arab ke sikit-sikit, dia beritahu, ni mana dia macam ni. Gitu. Saya baca kitab depan guru saya, Syekh Abdul Rahman Al-Masri. Saya baca kitab syarah kepada Gharami Sahih Imam Amir Al-Maliki. Agak syadid uslub dia. Saya baca, salah. Saya kata, kenapa kat sini bunyi gini? Dia beritahu, ini macam ni. Dah. Saya pun boleh salah. Betul biasa. Faham? Masalah, bila salah kita betul. Kita salah, kita cari tahu. Itu cara jangan salah. Faham? Ini biasa. Jadi kalau orang ngaji bahasa Arab ni, kalau dia buat jalan-jalan yang macam ni, insya-Allah dia akan boleh cakap bahasa Arab. Dia akan boleh baca kitab Arab dengan baik. Faham? Maksudnya tugas kita bila kita ngaji, kita nak faham sebenarnya, bukan ngaji tak nak faham. Faham? Jangan sebut ayat orang-orang yang terlalu alim ni, kata kami ngaji nak berkat semata-mata. Tak, kami ngaji nak berkat dan juga nak faham. Faham? Kalau ngaji nak berkat saja hang orang awam. Tapi kalau hang ngaji nak berkat dan nak faham, insya-Allah hang ulama. InsyaAllah. Ini jalan ulama kita. Apa ulama kita ngaji nak berkat semata-mata? Tak.
Ulama kita ngaji sebab nak berkat dan nak faham. Kena gabungkan di antara dua fahaman ni. Faham? Oleh kerana itu, kita niat macam tu. Kita usaha sikit-sikit. InsyaAllah kita akan boleh baca kitab Arab dengan baik. InsyaAllah. Tak. Ni jalanan yang saya lalui. Saya tak mengaji macam orang lain yang mana ngajinya Ajurumiyah, Pak Ajurumiyah. Dia orang pergi kepada Mukhtasar Jiddan, Tufatus Saniyah, Kufrawi. Dia orang banyak laluan. Saya tak lalu macam tu. Saya tak ada peluang untuk melalui fasa macam ni. Saya hanya mengaji dalam Wadih. Sebab tu sampai ke Mesir, saya ngaji Ajurumiyah kat Mesir. Syarah Ajurumiyah pakai Zubdah An-Naqiyah. Lepas tu saya baca. Saya tak mengaji. Saya baca Tuhfatus Saniyah Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Lalu saya mengaji Mutamimah melalui online Syekh Hani Ali Al-Aqrabawi. Lalu saya mengaji Anwarul Masalik. Saya mengaji Anwarul Masalik Alfiya ila Tashil Alfiya bin Malik, ataupun kita panggil Nasar Alfiya bin Malik. Saya mengaji online juga dengan Syekh Rushdil Qalam. Ada pengajian kat YouTube. Antum boleh cari. Fasa saya melalui. Macam ni lah. Boleh je kita. Kalau kita sangkut biasa. Sangkut itu biasa. Tapi kalau antum tak nak lalui fasa nahu saraf, nak terus duduk kat Arab, tiba-tiba boleh cakap. Jangan fikir duduk kat Arab tu boleh baca kitab Arab. Dah boleh cakap Arab sekarang. Aizru hafin. Benda tu benda siapa-siapa pun boleh. Budak-budak kecil, tifal saghir pun boleh cakap macam tu. Tapi untuk hang nak boleh cakap bahasa Arab, bukan hang kena duduk kat Arab. Tapi hang kena ngaji bahasa Arab dengan betul. Bukan hang tunggu duduk Arab, hang boleh baca kitab Arab. Bohong. Itu apa? Pembohong. Kentut. Hang sembang kentut. Jadi apa? Hang nak boleh baca kitab Arab tu, hang kena melalui fasa macam orang lain lalu lah. Bukan duduk kat Arab pun. Faham? Sebab ada orang tak duduk kat Arab boleh cakap bahasa Arab. Boleh baca kitab Arab. Faham? Ya. Kenapa boleh? Kerana dia ikut fasa. Tapi hang duduk kat Mesir, hang duduk kat Yaman, hang duduk kat mana, tapi hang tak nak melalui fasa ni, hang takkan sampai. Hang mimpi kita apa? Mimpi. Jadi andai kita terasa, mohon maaf ni insya-Allah saya nak tutuplah video pendek ni. Tak pendek lah, ini yang saya yang terpanjang sebab maklum perkara yang besar. So bagi yang bertanya untuk tengoklah sampai habis, moga-moga dapat manfaat. Kalau tak nak tengok sudah. Faham? Bagi yang lain yang rasa lama, sabar tengok, insya-Allah antum akan mendapat manfaat banyak daripada maklumat ni, sebab ini maklumat bukan sekadar cakap kosong tapi berdasarkan pengalaman yang kami lalui. Ya. Oleh itu saya mohon maaf kalau ada kesilapan dalam percakapan. Kalau tak nak terima, terpulang. Itu hak masing-masing. Kalau terima, Alhamdulillah. Moga ini menjadi saham kebaikan untuk saya. Dan saya tutup kat sini dengan tasbih kafarah. Bertemu lagi kita pada masa depan untuk tajuk yang lain. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.